Okay, so again cikgu nak mulakan kita punya kelas. Thank you for Lucas. Kejap, cikgu nak confirm suara dah dengar, everything done, broadcast already done, live already. So let's go on untuk kita punya coding. So ini contoh soalan dia dalam exam. Ada dia bagi awak, dia tak bagi coding, dia bagi IPO saja. So dekat sini kita punya IPO, I atau I tu input So I tu adalah input. So dekat sini input dia tu adalah jumlah jam bekerja. Sama dengan jumlah, saya sebut sini jam bekerja lah. Jam bekerja. Kita juga ada input jam bekerja dengan upah sejam berapa. Sebab dia different place, different ni lah, upah sejam. Okay. Dia punya proses dia dah bagi dekat situ. Pendapatan kasar, I think this one is based, cikgu tulis lah, pendapatan kasar sama dengan jam bekerja darab dengan upah sejam. Okay. Dan satu lagi adalah pendapatan bersih. Yang ini kena tolak. Pendapatan input tu kena ada 3 jam bekerja, upah sejam dengan per keso. Per keso tu berapa ringgit awak bayar bulanan pada bank untuk simpan. Macam itulah per keso ni dia punya wajib juga untuk pekerja. Pendapatan bersih, so pendapatan kasar tolak per keso. So itu kita punya proses, barulah kita paparkan kita punya output, pendapatan bersih. So output kita ni kita nak pendapatan bersih sahaja. Walaupun dalam ni ada penetapan kasar, kita tak nak itu, kita nak bersih sahaja. Kita nak paparkan yang bersih sahaja. Okay. So dekat sini dalam chat tu cikgu dah tulis. So kita akan cuba buat coding dia. Sebab bagi cikgu nak praktiskan juga awak punya coding. So untuk coding cikgu akan pakai Replit. Okay, cikgu akan pakai Replit. Cikgu punya decoder dia masalah, so cikgu nak pakai Replit. Replit pun boleh juga sebenarnya untuk awak buat coding Java. Cuma dia lain sikit lah kot. Ambil Java. Okay, so sekarang cuma buka Replit, kita cuba buat dalam Replit pula. So ini untuk apa? Ini untuk sistem kiraan gaji sistem gaji bersih. Sebab kita nak cari gaji bersih berapa. Okay, Amira baru join. Okay, Amira tak apa, cikgu letakkan dekat chat apa yang kita nak buat. Sekarang ni kita nak buat latihan coding Java tapi kita buat dalam Replit lah. Okay, kejap. Cikgu nak letakkan dalam chat. Ni. So kita ada 3 input, proses dan output. So dalam ni untuk coding ni dia dah bagi dah tajuk. Cikgu ni kat sikit. Ni nama dia apa? Nama dia sistem. Cikgu buat cikgu nak tunjukkan dulu. Gaji bersih. Kita nak gaji bersih berapa? Okay. Dari sini kita buatlah. So again, bila kita nak buat input, kita masukkan pertamanya kena ni dulu, kena import dulu, import java.util.scanner. Scanner tu besar. So, barulah kita boleh setting kita punya
kita punya ni lah, scanner input. Setting kita punya kemasukan. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Okay, nak coding kalau boleh sila hafal lah ayat nombor 5 ni dalam exam ni memang awak kena guna dua ni dalam exam. Dalam coding awak tu awak kena buat yang ni lah bila awak nak buat input. Okay, ini untuk setting input. Okay, setting input. Okay, boleh? So ini kita punya program. So dekat sini cikgu nak buat kemasukan program input yang pertama, iaitu jam bekerja. So di sini cikgu akan tanyalah. Dia kena masukkan jam bekerja je berapa. Masukkan berapa jam dia bekerja. Input your working hour. Input your working hour. Cikgu ada lebih I your working hour. Macam ni je lah. Lepas tu kita pun sebab ini dalam bentuk jam, kita minta dia dalam ni lah, integer lah. So integer jam kerja. Itu sebab jam kerja tu kita punya boleh ubah. Jam bekerja pun boleh awak letak, jam kerja tak apalah. Ini so integer jam kerja sama dengan input dot next integer. Okay, faham? So bila kita nak buat input, kita kena ada 3 ni lah. Ni untuk setting, ini untuk kita masukkan kita punya untuk buat ayat dan untuk dia masukkan. So apa yang masukkan, dia akan masukkan dalam jam bekerja. Apa yang masukkan nilai. Okay. So kalau kita test macam ni lah. Sekejap. Dia lambat sikit kalau dalam rapid ni dia lambat sikit nak masukkan macam ni. Sistem kaji bersih input your working hour. So katalah cikgu letak 15 jam dia bekerja sehari, dia pun akan simpan lah jam kerja itu sama dengan 15. Boleh faham so dekat sini cikgu copy paste sebab cikgu kita ada 3, kita kena buat 3 input. Jam bekerja, kita upah sejam berapa, your hourly rate. Sejam berapa ringgit kena bayar. RM berapa. Okay. So ini kena tukar lah, tak jadi jam bekerja lah, kita ni upah sejam. Macam ni juga. Tapi ini kalau awak kalau dalam bentuk duit, jangan guna integer, guna double ataupun float. Okay. So double kena tukar dekat sebelah kiri dia tu, dan juga next. Next ni kita double macam ni. Boleh Okay, lagi pelajaran masuk Jin. Okay, Jin cikgu terangkan dulu. Sekarang ni kita tengah buat coding dalam Java. Okay, coding Java kita menggunakan Replit. Jin, awak dah belajar sebab Jin, I think new student. Jin, cikgu minta awak masuk Replit. Cikgu nak awak cuba sign up dulu kalau awak belum lagi lah. Sign up, login. Lepas tu create file, awak pilih Java. Sorry, cikgu tak tunjuk dekat sini. Cikgu nak awak follow je apa yang cikgu letak dalam chat tu. Ada, carilah button sign up dekat mana, login, lepas tu create file, pilih Java punya. Okay. Cuba buatlah, cuba buat. Kalau tak dapat, beritahu cikgu. Okay. So sekarang ini apa yang cikgu buat, cikgu tengah nak buat 3 input. Okay, untuk kita masukkan input jam bekerja, upah sejam dia berapa, dengan per keso. So dekat sini cikgu nak buat satu lagi lah. Coding dia untuk per keso pula. So ini again. So ini input apa? Input jam, berapa jam dia kerja. Jam bekerja sehari. So ini untuk input
upah sejam dia berapa. Dan satu lagi adalah per keso. Input your per keso. Per keso ni siapa yang tak tahu, dia wajib dimasukkan setiap company. Dia macam simpanan dalam bank. Macam KWSP lah. I think you all know KWSP. I hope so. KWSP where you working, katalah gaji awak 3,000 sebulan. Okay, basically you go out, you make 3,000 per month. Your company pay you 3,000 ringgit. But actually the company doesn't pay you 3,000. They pay you maybe 2,800 ringgit. Another 200 we go to per keso. Sikit investment for your future. That's it lah. Okay. Okay, input your per keso RM berapa, sama juga sini kita buat double sebab dia duit. Okay, so dekat sini cikgu salah input your per keso. So di sini kita ada lah ketiga-tiga input. Okay, input berapa per keso bulanan ataupun seharian sebab kita buat harian. Boleh faham tak? So ini barulah kita siap untuk kita punya input. Ni tajuk. Ni kita punya input. Ni semua ni daripada line 6 sampai line 12 sebab kita ada 3 input. Barulah kita masuk kita punya proses di mana ni input kita letak sini lah. Input 3 benda. 3 things. Lepas tu bawah ni kita nak buat untuk kita punya formula lah, proses. So formula tu dia dah bagi, so kita letakkan saja, kita settingkan dia punya ni apa situ. Kalau tengok dalam chat cikgu bagi tu, proses adalah pendapatan kasar sama dengan jam bekerja darab dengan upah sejam. So cikgu kena letak sini lah. Letak double lah sebab ni adalah duit. Guna double. Double pendapatan kasar. Cikgu letak sini pendapatan kasar sama dengan, again awak buat je, dia kira je pun. Jam bekerja darab dengan upah sejam. So ini pendapatan kasar ni macam gaji penuh awak. Awak dapat RM3,000 sebulan. Again, itu pendapatan kasar, gaji bersih. Okay, sebab in the end awak lupa, awak kena tolak per keso tu berapa. So kita pun buat satu lagi, upah sejam, tutup. Kita buat satu lagi double, formula dia satu lagi, pendapatan bersih pula ataupun gaji bersih. Cikgu tak gaji lah, senang sikit nak tulis. So gaji bersih, kita pun tolaklah pendapatan kasar tadi, tolak dengan per keso. Ni kita punya formula. Dan last kali kita kena paparkan dia punya output lah. Hasil terakhir dia, final product. Output final dia kita pun nak paparkan. So bila nak paparkan, guna yang ni je, system.out.println tu je. Kita nak papar apa? Kita nak gaji bersih. Gaji bersih sama dengan RM. Barulah kita again dalam Java sila gunakan tambah bila awak nak paparkan hasil. Jangan guna koma. Koma tu dalam Python. So Java kita guna tambah. Dan sini kita nak apa? Kita nak gaji bersih lah. So sini cikgu letaklah gaji bersih. Okay. Dah siap ni? Okay, cikgu run dulu. Cikgu kita test. Again cikgu tak minta awak salin. Cikgu akan berikan link untuk awak copy kalau awak nak. Sebab kita pakai rapid senang sikit kot. Cikgu dah bagi link cikgu. Siapa-siapa nak copy boleh copy. Ini cikgu nak tunjuk contoh. Sebab dalam exam awak kena prepare kalau awak kena buat macam ni lah. So di sini katalah cikgu masuk, cikgu kerja 12 jam sehari. Contoh. Gaji cikgu sehari, sejam RM15 contohnya.
Okay, awak pun tekan enter. Per keso katalah awak per keso awak RM55. Dia pun kira kalau so gaji bersih cikgu ada 125. Ni ada double kos, ada poin kosong sebab kita letak menggunakan double. RM125 lah dapat cikgu. Okay, so ini adalah gaji bersih Dan kalau awak nak cantikkan program awak boleh buat macam ni satu lagi. Yang ni kita padamkan semuanya. Ini cikgu nak buat kosong. Okay, line 17 ni apa? Untuk buat line empty space, line kosong, baru nampak cantik jawapan awak. Okay. Usually kalau orang kerja 8 jam sehari so cikgu tak sini 8 jam. Cuma hour rate mungkin banyak sikit, mungkin dalam RM25 ke sehari awak dapat. So awak dapat per keso awak dapat 215 contohnya. So mahal untuk kerja ni. Cikgu punya per keso terlalu ni. Coding ni dah betul dia akan bagi tahu berapa gaji bersih awak. Per keso tu cikgu ambil bulanan. Siapa nak copy boleh copy. So sistem gaji bersih, so kata cikgu dapat jumlah jam kerja 8 jam, cikgu kerja RM40 per hour. Ni edit betul tempat cikgu. Cikgu ramai sangat copy. Okay, Jumingo, let me see your code. Okay, okay, awak pun buat juga. Tutup. Signal terminated. Kena sistem login, individu jam bekerja, input messenger, input messable. Okay, cikgu rasa dah betul. Okay, ini cikgu buka yang Jumingo punya, bukan cikgu punya. Dapatlah. Okay, ni dapat kira je. Because you put at the end kot. Then if you want to add, you can add RM over here So the answer will be much more better lah. Again after you try, make sure you wait. Sebab pakai rapid ni dia lama sikit. Lama nak run. Dia makan banyak sikit untuk Java. Okay, yang ni yang Jumingo punya bukan cikgu punya. Kalau yang copy tu dia mungkin lain sikit lah. Okay. So ini yang Jumingo punya. 15 jam dia kerja, banyak sangat kerja ni. RM16 per keso dia RM30. Dapat RM210. Okay, per hari, per day RM200. So ini contoh program yang awak buat dah berdasarkan soalan yang cikgu bagi tadi. Okay, we go on. Okay, kita go on, move on pada yang seterusnya. Cikgu dah bagi link dia. Again, cikgu nak awak tengok dulu contoh coding dia. Yang ada dia ni is okay lah. Ni sebab cikgu nak highlightkan contoh-contoh soalan exam kalau keluar untuk bab 1. Ni coding dia 3 markah lebih daripada 40. Ni sangat-sangat senang.
Nyatakan output, nyatakan jenis struktur kawalan. Okey, cikgu lupa nak beritahu. Bukan lupa nak beritahu, cikgu lupa nak tanya. Siapa tadi? Jin, awak dah belajar SK dulu kan? Okey, dia ni okey lah. Okey, cuba jawab soalan A dan B. Coding dia dekat atas tu dah siap reply 2. Cuba jawab A dan B. B tu kat bawah dah siap reply 2. Jadi this one quite easy lah. Okay, siap. Jawapan nanti ni quite easy lah. So, jawapan dia jika sama dengan 40, jawapan dekat sini adalah what you call it, ini adalah anda lulus lah. Sebab lebih pada 40. Dan struktur kawalan ni adalah struktur kawalan pilihan. Okay, awak nak jawab dua pilihan pun betul okay, awak nak jawab pilihan pun betul, awak letak pilihan saja pun betul. Sebab dia tanya struktur kawalan, dia tak tanya struktur kawalan pilihan yang mana satu. Okay, dua-dua pun betul. Macam ni betul-betul soalan exam untuk chapter 1. Tapi ni cikgu rasa mungkin awak tak belajar lagi. Cikgu dah ajar kan untuk sub atur cara kan. Sorry, saya untuk bahagian coding. Ini adalah untuk sub atur cara prosedur. So again, soalan exam dia bukannya minta awak salin. Faham dia minta awak faham coding yang awak baca dekat soalan. Macam soalan ini dia gunakan sub atur cara. Macam mana kita nak tahu itu adalah sub atur cara? Dia guna static void. Okay, static void. Dia macam siapa-siapa dah belajar masa SK dulu. Kalau ingat lagi kita guna DEF. DEF papa senarai, kalau cikgu buat soalan yang samalah. Dalam kurungan 30 senarai nombor. Macam cikgu bagi ni. Cikgu buat macam ni lah. Dalam kurungan macam tu. Itu masukkan ke bawah. Ini adalah contoh bila kita nak buat di dalam Python. Sub atur cara prosedur juga. Kenapa ini adalah prosedur? Satunya ini tiada return. Tak ada perkataan return dalam coding ni. Itu adalah contoh sub atur cara prosedur. Okay. Cuba jawab soalan A tu. I think this one, yes, cikgu tahu mungkin ada belum lagi yang belajar. Tak apa, cikgu nak tunjukkan dulu. Sebabnya, the reason is yang ini awak dah belajar masa form 3 dulu, chapter 4.2. Sub atur cara prosedur and fungsi. Siapa-siapa yang dah belajar, cikgu tunjuk. Again, it's okay. Yang ni awak tak masuk lagi untuk form 4.
Cuba cikgu naikkan balik. Kita ada dua, sub atur cara, prosedur dan fungsi. Kalau sub atur cara fungsi, dia ada perkataan return. Dalam kod ini dia tak ada return lah. Faham cikgu nak tanya, cikgu I think this one Jolong can answer. Jolong, what's answer for A? Tulis nama sub atur cara yang dipanggil. Ingat nama sub atur cara, bukan jenis. Jenis sub atur cara barulah awak jawab prosedur ataupun fungsi. Nama sub atur cara lain. Nama dia, nama the whole program. The whole program sub atur cara tu. Jawab, can try answer for I think you know this one. Very good. Senarai nombor bukannya nama. Salah. It's okay. So again, cikgu nak highlightkan senarai nombor ini bukannya we call it ni. Kita tak panggil dia nama sub atur cara. Ini kita dikenali sebagai what call it? Not argument. Before argument, what call it? Argument adalah nilai dia. Parameter, yes, we call it parameter. Okay, parameter or parameter lah. Yes, parameter, yes. Parameter ni adalah yang ini. So dalam kurungan, apa-apa yang berada dalam kurungan kita panggil dia parameter. Samalah juga dengan yang ini. Okay, nama sub atur cara pada yang ini, pada kedudukan selepas kita letak static void. DEF ni samalah fungsi dia dengan static void. Okay, so ini adalah nama sub atur cara. Okay, nama dia lah. Okay, papa senarai adalah jawapan dia. For Jane is okay. Yang ni cikgu akan ajar balik nanti. Sebab ini I think this one is 1.5 atau 1.6. Awak sekarang ni baru belajar sampai bab 1.2 dahulu sebenarnya. Yang awak belajar untuk catat alin dan sulukun. Okay. So very good, Lucas. Lucas we call it parameter. Lucas bukan parameter. Yang tadi yang cikgu tulis parameter tadi. Okay, tak apa. I think this one tak apa, cikgu kita akan sambung lagi kemudian. Cikgu nak awak cuba jawab untuk kuisis dahulu. Kuisis ni chapter 1.1 yang mana awak dah salin yang itu. Okay, yang tadi saja lah. Cikgu rasa that one cikgu akan tunjukkan balik. So kita buat dulu kuisis yang ini. Again, kuisis ni tak banyak, 10 soalan saja. Dah siap tu cikgu akan bagi masa untuk awak rehat lah. Okay, masuk dulu 10 question only. Dah siap, boleh rehat. Dah siap, boleh rehat. We continue, kita sambung pada pukul we continue at 9:55. Sebab soalan ni sekarang tu salah. Jawapan dia satu lagi adalah membantu perkembangan konsep. Konsep lah. Sesuatu konsep, tak apalah. Betul lah. Okay, dia ada 4 jawapan yang betul. Menuka tindakan ni salah. Kecuali jawapan apa dia kecuali. Okay. So dalam exam, sebab tu yang cikgu minta awak salin tu awak kena hafal. Siapa rujuk balik nota untuk yang cikgu bagi itu, yang awak salin banyak-banyak tu memang cikgu minta awak study lah. Okay. Okay, teknik, very good question. Okay, algoritma ni jawapan dia ni cikgu nak highlightkan balik. Teknik pemikiran computational untuk sains komputer, kita ada leraian. Okay, kita ada leraian, kita ada pengecaman corak, kita ada peniskalaan,
Cuma pengiklakan pun ada, tapi pengiklakan tu dia tukar nama. Dia jadi algoritma. Ini adalah 4 teknik pemikiran computational. Algoritma tu adalah pengiklakan. Okey. Siapa ingat balik algoritma tu apa? Algoritma tu adalah langkah untuk menyelesaikan masalah. Sama lah dengan pengiklakan, dia adalah step. Okey. Model ataupun formula whatever, dia punya langkah-langkah tu. Itu maksud dia pengiklakan juga. Boleh faham Pengasingan tu tak ada. Ni 3 orang yang tak ingat ni, cikgu nak tunjukkan dekat sini lah. Untuk form 4 teknik pemikiran computational yang macam cikgu bagi dalam chat tu. Leraian, persamaan corak, penistaan dengan algoritma. Dia tak ada pengilakan. Pengilakan tu adalah algoritma. Dia tukar term untuk sains komputer. Ini yang awak kena ingat balik lah. Kena study balik. Ni betul semua tak apa. Ni soal salah. Ingat kos masa dengan sumber. Tenaga tak ada. Dia ada 3 pilihan. Ni yang cikgu minta awak salin kos itu. Okay. So berapa anggaran kos yang diagihkan ni tak kita nak tahu adakah kos atau berapakah semuanya kos tu. Bagaimana itu bahagian lain. Okay, ini yang cikgu minta awak salin proses hari tu. Dia punya proses dia ada 8 proses. Okay, menjana idea macam mau buat apa sains punya eksperimen. Kan dia punya proses-proses dia kan. Sama adalah konsep dia. Menggalakkan pembelajaran kendiri ni kepentingan penyelesaian masalah. Okay. Kena ni lah. Kena betul sajalah. Cikgu fokus pada yang salah je. Macam soalan ni. Perkara penting, dalam kita dapat langkah untuk mengumpul dan mengisi data. Okay. Apakah perkara penting yang fokus dengan ini? So ini adalah, kita apalah, ini mungkin soalan kebat jugalah. Kesan tak dapat tempoh soal. Okay, anggaran kos itu untuk kos. Ini tentang masalah. Masa ni adalah bahagian sumber. Itu yang bahagian lain lah. Okay, tak apa. At least, again, sebab tu cikgu nak bagi soalan-soalan macam ni. At least awak nampaklah bentuk soalan itu macam mana. Lepas tu bahagian mana yang awak salah. Ini adalah sumber. Wang bukan kos ini wang, bahan mentah, kaki tangan and so on. Ingat kita ada 3. Kos, masa dan sumber. Kos, masa dan sumber. So ini adalah bahagian sumber. Okay, tak apa. So kita teruskan pada bahagian yang seterusnya. Ini cikgu nak fokus pada buat latihan lah. Sekejap. Kita fokus kepada yang mana tadi? Sekejap. Mana soalan tadi? Ini pula cikgu nak fokus pada soalan coding. Sebab to be honest, yang coding nanti cikgu akan ajar balik lah. Tapi cikgu nak tunjukkan contoh soalan. Ini adalah coding dia Muhammad Kalkulen. Dia minta awak isytiharkan pemboleh ubah. Isytiharkan pemboleh ubah. Macam mana nak buat isytihar ni? Dah ada ni. Kita dah ada pemboleh ubah dia apa? Nama, umur dan kelab. So awak kena isytiharkan pemboleh ubah dalam inilah. Macam mana nak buat ni? Siapa tahu? Awak tulislah jenis data. Kemudian awak tandalah dia punya ni apa. Okay. Dia macam, so ingat jenis data dia apa? So ini adalah bahagian string. Okay, so kita kena declare dulu string tu macam mana. Boleh faham, barulah kita boleh apply kan. So contoh dekat sini, ni cikgu bagi jawapan lah. Cikgu nak test. Cikgu bagi jawapan yang pertama dulu. Ni untuk nama so cikgu pun kena letak string. Nama sama dengan ni dah ada kat atas ni. Kat sini sebenarnya. Okay, sekejap. Ni cikgu padamkan sebab ni sebenarnya string tu dekat sini.
Sebab dia dah bagi dah situ string. Nama Luqman. Cikgu-cikgu potong yang ni sebab dia tak sama line. Okay, sepatutnya kalau cikgu nak buat semua ni cikgu padam so nama dia Luqman, umur dia 17. So cikgu akan buat macam ni. Ni tempat line coding dia. So string nama. Okay, string nama. Sorry. Sama dengan apa tadi nama? Luqman. Letak dalam ni Luqman. Macam ni Ni sepatutnya string nama sama dengan Luqman. Integer umur sama dengan 17. Tutup koma macam ni. So ini cara kita nak isytiharkan Kelab Persatuan Sains Komputer. Sorry, ini pun cikgu nak padamkan juga. Tapi dia buat asing cikgu. So untuk kaedah pengisytiharan, dia sama ada awak nak buat macam ini sahaja. Cikgu nak padamkan ini. Sama ada awak nak buat macam ini. Cikgu potong ni warna merah tu awak buat macam ni lah. So string nama sama dengan Luqman, integer umur sama dengan 17. Apa satu lagi? String kelab sama dengan Persatuan Sains Komputer tu lah. Cikgu tulis macam ni, Persatuan SJ. So ini kaedah bila untuk awak isytiharkan Okay, ini dah cikgu bagi dekat screen. So awak boleh buat dalam kaedah macam ni. String nama sama dengan Luqman, integer umur 17, string kelab adalah Persatuan SK. Kemudian awak terus buat macam ni. Nama sama apa, umur sama apa, ni jadi apa. So ini adalah salah satu teknik bagaimana untuk awak isytiharkan. Boleh faham? So awak nak buat macam ni pun boleh. Awak nak letak satu lagi teknik pengisytiharan dia. Ini sebab dia bagi ikut soalan. Soalan tu dia dah masuk dah. Nama sama Luqman, umur 17, kelab satu komputer. So apa yang awak kena buat? Awak kena isytiharkan sajalah. So bila nak isytiharkan sahaja, awak tulis macam ini pun tak apa dah. Maksudnya saya buat dekat screen. So dekat sini apa nama? So string. Ingat string kena tulis dengan huruf besar. S tu huruf besar. Sama dengan nama. Dah, habis dah. Lepas tu apa? Umur pula. So integer umur. String nama. String nama, integer umur. Satu lagi adalah kelab. So kelab kita pun letak string juga. String kelab. Inilah cara untuk mengisytiharkan. Okay? Pengisytiharan bagi pemulibah yang digunakan di dalam atur cara. So ini jawapan dia. Boleh faham Dia ada 3 line tu, string nama, integer umur dengan string kelab. Sama lah jawapan itu, cuma cikgu asingkannya. Awak nak buat dalam kaedah macam tadi pun tak apa, nak buat kaedah macam ini pun tak apa. Sebab ini dia dah bagi, so cikgu ikut cara yang inilah. Again, faham cuma yang ni mungkin awak tak biasa buat lah. Sebab dalam Python kita tak guna kaedah macam ni. Python kita terus letak terus. Tapi dalam Java awak boleh isytiharkan dulu pemulibah semua. Kemudian awak paparkan dekat sini lah. Dalam Java dia memang berbeza sedikit Memang Java ni memang dia berbeza banyak sikit.
Oh, cikgu tak share dekat screen. Boleh faham so cikgu harap awak nampak lah. Tapi again, cikgu nak biasakan awak dengan soalan-soalan macam ni. Soalan-soalan coding dia macam mana. Okay, macam soalan macam ni. Ni cikgu nak highlightkan balik amalan terbaik pengatur caraan. Dia ada 3. Okay, amalan terbaik punya kita ada 3. Saya ingat satu, kena ada komen. Cikgu boleh macam tu kena ada indent yang tersusun. Dan yang ketiga adalah apa? Pemboleh ubah ataupun variable pemboleh ubah yang bermakna. Ingat 3 ni kena ada komen. Komen tu komen penerangan lah. So dekat sini apa yang dia tak patuh? Soalan nombor 1. Okay, cuba jawab. Cikgu dah bagi pilihan jawapan. Cikgu nak awak letakkan jawapan je lah. Okay, cuba jawab soalan 1. Dah siap? Reply 3. Apakah amalan terbaik yang tidak dipatuhi dalam ni? Cikgu, dia ada 2 lah pilihan jawapan dia. So dalam soalan ni, cikgu nampak dah ramai dah jawab, dah dapat jawapan. Luka Domingo Jerong. Cikgu tunggu seorang lagi siap. Lepas tu kita akan jawab kuisis yang terakhir untuk bab 1.2 algoritma. Yang dah siap boleh masuk yang dalam kuisis cikgu bagi ni. Okey, untuk soalan nombor 1, amalan terbaik pengatur caraan, cikgu ulang sekali lagi, kita ada 3 sahaja ni. Ini adalah amalan terbaik pengatur caraan. Yang mana yang tidak dipatuhi? Dalam soalan ni yang mana yang tak ada? Amalan terbaik yang mana yang tak ada dalam ni? So jawapan dia sebenarnya awak dah nampak dekat sini lah. Jawapannya ni nampak tu. Itu maksudnya dia tidak tersusun. Okay, so 2 ni cikgu jawapan cikgu adalah indent yang tidak tersusun. Okay, tidak dipatuhi dia indent yang tidak tersusun. Indent tu maksudnya susunan kena, position dia kena sama, on the same line. Tu maksud indent yang tidak tersusun. Satu lagi cikgu letak juga, awak letak yang ni pun betul, tiada komen. So bila kita buat amalan terbaik, kita kena tambah komen, penerangan coding dia tu. Ni coding untuk apa, ni codingnya untuk apa, itu maksudnya komen. Okay, boleh? Okay, kita jawab soalan kuisis terakhir. Kuisis lah sila masuk. Kuisis lah ni adalah untuk chapter 1.2 yang awak tengah belajar dekat sekolah sekarang ni, yang catat alih, sudoku dan so on. Minggu depan kita akan masuk chapter 1.3 lah. Okay, masuk. Last one. Soalan ni banyak sikit, dalam 35 soalan. So cikgu nak awak cuba jawab lah, setakat mana awak boleh jawab. Dah siap yang ni boleh doa Dah siap boleh doa. Ini contoh-contoh lah. Again ini cikgu nak awak biasakan dengan soalan 1.1, 1.2, 1.3 nanti kita akan sambung pada menggunakan Java coding lah. Okay, nanti 1.3 kita akan cuba buat. Amira, kalau nanti masuk balik bagi dia cikgu.